Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam yang mulia ini boleh sama-sama kita berkumpul pula sekali lagi di tempat yang mulia Darul Qur'ani wal Hadis. Tetapi jadi keistimewaan malam ni saya tak sempatlah, mana kata tak sesuai sangatlah. Di tepi saya ni ada orang alim besar, iaitu Maulana kita yang sudi datang di dalam ini majlis juga. Saya mai duduk tempat dia dah. Lepas tu dia mari pula duduk dalam majlis kita bersama ni, seolah kata majlis yang ditakrimkan oleh ulama kita. Maka mintalah pohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati hidupan Maulana kita dan angkat darajat dia dunia maupun di akhirat nanti. Sedikitlah daripada apa yang kita nak mengingati di sini, iaitu saya nak cakap sedikitlah kepada saudara kita, adik-adik di sini ni, terutamanya iaitu kepentingan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim iaitu satu kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Tidak ada kitab yang lebih mulia daripada Al-Quranul Karim, dan tidak ada kitab selepas daripada Al-Quranul Karim yang turun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Quran ni kita kena pegang tegah, teguh di hati kita, kata dia adalah kitab Allah Ta'ala. Wa innahu lakitabun aziz, dan dia adalah kitab yang agung. La ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfih. Dia senantiasa bawa datang kebenaran semata-mata kepada kita. Tidak ada kebatilan sedikit pun, sama ada dulu ataupun kemudian dan lagi akan datang pun. Tidak sama sekali Al-Quran itu nak bawa kebatilan kepada kita. Dan Al-Quran itu kita kena yakin, kata dia, turun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Quran itu adalah kitab yang turun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, turun daripada Tuhan. Dan nazala bihi ruhul amin. Waktu turun dengan dia itu iaitu Jibril alaihi salam yang ada amanah ala qalbika, di atas hati, ala qalbika litakuna minal munzirin, di atas hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh beri amaran, berinya petunjuk dengan ajaran yang diadakan di dalam Al-Quranul Karim bilisanin arabiyyin mubin. Dan Quran itu dengan bahasa Arab yang jelas dan terang. Tidak ada kesamaran, boleh kita faham kalaulah kita menguasai faham bahasa Arab. Itulah kitabullah ta'ala yang ulama-ulama kita ni usaha nak bukanya Darul Quran dan Darul Hadis itu
untuk kita sebagai manusia ni nak menguasai faham akan kitab Allah Ta'ala tu lah. Nak kita faham, nak kita ingat, nak kita boleh beramal dengan isi kandungan yang dikemukakan, yang dirayak, yang dikhabarkan, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalamnya. Cuma kita nak ambil satu juzuk daripada ilmu sakut dengan Al-Quranul Karim. Kata, kenapakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan akan Al-Quranul Karim itu dalam keadaan beransur-ansur? Memanglah kita tahu kata Quran ni turun dua cara. Turun dengan cara jumlah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Baitul Izzah dengan cara sekali lalu, sekaligus lah kalau kita kecek ke pada malam Lailatul Qadr. Tetapi dia turun beransur-ansur di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ke hikmat gapo tu hewak turun Quran umpama tu? Tak lain tak bukan Allah Ta'ala turunkan akan Al-Quranul Karim dengan cara mufarraqan tadi itu beransur-ansur untuk utama sekali untuk nak menetapkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana manusia kita ni, terutama kita sebagai umat yang terakhir, tak keluarlah kita kata kita ni dijadi oleh Allah Ta'ala dalam keadaan dhaif. Wa khuliqal insanu dha'ifa, wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Ta'ala jadikan kita tadi itu dalam keadaan kita lemah. Maka cara kita nak menerimakan perkara yang berat ni memanglah Quran ataupun ajaran Tuhan yang berat. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan capak di atas engkau ya Rasulullah perkataan yang berat, ajaran yang berat. Dengan sebab itu hikmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan akan Al-Quran dengan cara beransur-ansur untuk nakwi Nabi itu jadi tetapkan hati. Di sini ni bukan faedah kepada Nabi sahaja. Bahkan kita sebagai orang Islam, orang yang beriman boleh ambil pengajaran di sini. Kerana ajaran Islam kita yang kita nak menyampaikan kepada umat manusia, pasti kena ada cara yang Tuhan itu mengajar dan rayak khabar kepada Nabi, dan Allah Ta'ala mentarbiahkan Nabi dengan itu perkara. Barulah kita berjaya dalam masalah kita nak sebarnya ilmu agama kepada umat masyarakat. Pertama kita klik pada ilmu kita ni, iaitu nak menetapkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Ta'ala katalah, wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi qur'anu jumlatan wahidatan. Berkatanya orang-orang yang tidak beriman. Orang tak beriman ini, dia cakap begitu, cakap gini sebagai cakapan yang dia nak berdalih sahaja. Bukan makna kok mana, bukan makna dia tak faham, bukan makna dia tak erti lah, bukan makna gitu. Tetapi dia cakap untuk nak lari diri daripada kebenaran yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerangkan di dalam Al-Quran, menerangkan di atas lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak boleh nak terima Quran ini kerana dia tak ada akhirat. Orang kafir ni, dia tak serupa dengan orang Islam, dia kata dia tak ada akhirat. Kalla balla yakhafuna al-akhirah. Dia tak ada akhirat. Akhirat apabila manusia tu gelak daripadanya, dia boleh kata belaka. Belaka lah, susah payah nak terima kebenaran apabila tidak ada akhirat ke. Lalu dia kata, kalaulah Quran ni turun di atasmu ya Rasulullah, di atas Nabi mung tu sekali lalu, mana sekaligus. Kita kecek gitulah bahasa petani. Mana turun dengan cara sekali lalu, dengan jumlah umpama kitab-kitab yang lain lah kalau kita kecek ke. Ya nak lagu tu. Walaupun Allah Ta'ala menerangkan di dalam Al-Quran tempat yang lain, kata kalau tu hewak turun Quran,
walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Kalau waktu turun Quran, dia boleh pegang dengan tangan dia ni kertas, boleh pegang kertas Quran turun daripada langit, turun pada Tuhan. Dia kata sihir pula. Dengan sebab itu orang apabila dia taksir ni 1000 kali dalih. Kayak gitu, kayak gini, kayak gitu, kayak gini bahasa dia. Tetapi kita ni sebagai umat Islam, we faham kata kebenaran kerja kita sebagai pendakwah menyata. Menyata kebenaran. Orang nak terima lagu mana, itu pemberian daripada Tuhan. Tuhan lah nak beri, nak hidayat dan sebagainya. Itu tak sakut dalam kita. Cuma kita buat jadi molek sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Tuhan balas ganjaran kepada kita. Lalu Tuhan mempertahankan maruah Nabi dia. Nak rayak sebab orang kafir muduk huduh kata apa nama Quran tak turun di atas Nabi Muhammad dengan cara sekali lalu gitu. Kenapa? Lalu Tuhan jawab kata kadzalika linuthabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Demikian itu supaya kami nak menetapkan dengan Al-Quran itu akan hati engkau ya Rasulullah. Nak tetapkan hati ni, hatimu wahai Nabi, supaya mung tu terima Quran beransur-ansur. Di sinilah fiqhus sirah, fiqh dalam masalah kita mengaji sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita nak tahu kata cara berjaya tadi itu yang nak pakai masa. Kalulah Tuhan ni dia nak terbiah Nabi dia dalam minit tula pun dia boleh kuasa. Tetapi dia gunanya masa nak terbiahnya Nabi dia sampai jadi sempurna. Habisnya diri dan nyawa dia keluar tubik daripada ini dunia, pakai masa 23 tahun semua. 13 tahun sebagaimana kita tahu di Mekah, 10 tahun sebagaimana kita tahu di Madinah. Maka kita nak tepuk orang, nak membinakan seseorang, jadi orang tu faham sungguh akan isi kandungnya Tuhan. Bukan pakai masa sehari, kena pakai masa banyak, kena pakai masa terkadang 10 tahun, 20 tahun dan sebagainya. Untuk nak orang tadi itu boleh terima sungguh akan ini ajaran. Orang kita kalau tak faham, kita nak giwat kerana ya tak boleh. Banyak orang duk lahon-lahon nak nak tatbik syariat di negara Arab dan sebagainya. Tapi tak boleh nak buat. Apa? Kerana orang tak faham ajaran nak buat lah mana. Tak ada orang nak mengaku kata kami ni berzina, kami ni pencuri, kerak tangan, tak boleh nak buat. Sebab ia tak faham. Tapi kalau sahabat dulu, ia mari serah diri ke Nabi. Orang tak ada dia tahu pun dia dengan Tuhan. Tetapi ia tak masalah gini. Sebab Nabi tepuakan orang, binakan orang jadi orang sungguh dengan ajaran. Ajaran mana? Ajaran Al-Quranul Karim. Kemudian suruh baca warattalnahu tartila. Suruh tartil Al-Quran. Baca jadi molek, jangan gaduh. Kita terutamanya alhamdulillah ada di sini, Pak. Boleh baca Quran, ingat Quran, tapi jangan gaduh. Kadang budak-budak hafiz kita ni baca Quran, hafaz nafah. Fatihah tu senafah. Tak boleh baca gitu. Mana kokogi sikit. Mana baca molek. Baca jadi sebagaimana dia turun. Kama nuzila, sebagaimana dia tu diturunkan akan Al-Quranul Karim. Itu hikmah yang mula-mula sekali. Yang nak kita tadi itu boleh kita mentajdidkan, membarukan ilmu pengetahuan kita. Sama ada hak tahu dah, hak tak tahu lagi, kita boleh baru ilmu kita. Yang kedua, setelah daripada nak menetapkan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan itu cara, yang kedua nak mudah di atas manusia. Tuhan tak sepayah di atas kita. Tuhan nak mudah kita tadi itu hafal, faham dan beramal dengannya. Mula-mula kena cara-cara kita nak baca. Kemudian kita nak hafal, ingat. Lepas daripada tu kita nak faham dia pula. Lepas pada faham tu baru beramal. Dia ada 4 tangga semua kita beriman dengan Quran. Beriman kata dia tu kalam Tuhan, pas nak buat lagu mana? Kena pandai baca.
Pandai baca kena pakai usaha. Hari ni orang pakai usaha buat qiraati tak qiraati ada berlaku lah. Untuk nak pandai baca Al-Quran. Kita tak boleh nak menghalangkan diri kita sampai ke turun kubur kita tak pandai nak baca Quran. Tak boleh lah. Kena pandai. Tak pandai kena belajar. Ada orang nak mengajar kita pandai. Ini kena usaha. Lepas daripada tu kena hafal pula. Hafal. Kalulah kita hemah tinggi, tak kira umur 60, 70. Ada orang 60 ingat Quran sebuah. Tetapi orang perempuan yang hemah tinggi-tinggi. Orang lelaki hilang habis kata umur 60 tak tahu kan. Sebenarnya umur ya bukan tepat ukuran jadi payah ke apa dak. Ya duk di hemah dia, tinggi ke tak tinggi. Hafal Al-Quranul Karim tak kira di umur mana-mana. Sebab itu cara kita ni lepas daripada kita baca kena hafal. Sekadar mana hak kita mampu. Tak boleh hak juz Baqarah ambil juzuk 30 tak apa dah. Tak boleh semua hak Baqarah juzuk 30 ambil hak ada-ada lah. Tabarakallazi ka Al-Waqi'ah ka Al-Kahfi ka gapo kata ki we ada juga dalam dada Quran. Jangan we tak ada langsung. Ulama-ulama salafus salih ya bila kata kalulah Quran ni sunyi langsung daripada dada kita, tak ada Quran langsung. Ikut surah mana-mana, ayat mana-mana tak ada. Maka syaitan duduk situ. Apabila syaitan tu boleh menguasai hati seseorang manusia, ya tak nampak dah. Benar mungkar jadi mungkar, benar ma'ruf jadi ma'ruf. Hati dia tu akan jadi terbalik. Syaitan dari rupa manusia. Hak tu yang kita duk takut sekali. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Baik. Kemudian setelah daripada kita hafal, kena faham pula. Cara kita nak faham hari ni alhamdulillah kita ada alim ulama kita. Terkadang ada kuliah subuh, kuliah maghrib boleh mentafsirkan akan Al-Quranul Karim. Kuliah mingguan untuk kita tafsirkan Al-Quranul Karim. Cuma cara kita nak tafsir Quran ini kita kena ada orang yang ahli sungguh dalam masalah nak tafsirkan Quran dan kena ada sistem. Sebagaimana Tuan Guru ni Aziz kita buat dan hak lain-lain lagi daripada alim ulama kita banyak lagi. Cara tafsir Quran makna kata ambil surah ke surah, surah ke surah, ayat ke ayat. Bawa asbabin nuzul mari. Syarah makna gharib dia, makna hak pelik-pelik, hak pesen dalil-dalil tu gapo, makna hak umum, makna hak alusi, ambil ayat Quran mari tafsir Quran, ambil hadis Nabi mari tafsir Quran, ambil pendapat salafus salih mari tafsir Quran dan sebagainya. Itu rupa hak molek sekali dalam masalah kita nak faham akan Al-Quranul Karim. Quran ni boleh faham ke? Ya boleh faham. Quran ni boleh faham dengan dalil daripada Quran. Hak Tuhan kata boleh faham. Mana? Tuhan kata inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami buat turunnya Quran ni dalam bahasa Arab supaya kamu itu boleh dapat erti dan faham. Maka orang yang dakwa kata Quran ni tak boleh nak faham langsung walaupun siapa pun tak kena. Tak betul dengan cara hak Tuhan nak. Quran ni boleh kita faham, boleh retikan dia. Lepas daripada faham dan kita itu memahami akan isi kandungnya dia, kerja dia bukan faham saja. Faham untuk kita nak melaksanakan dia. Nak amal dengan isi kandungan yang kita itu baca, yang kita itu faham, yang kita itu hafal. Itu faedah. Tak ada faedah kalulah kita tak ada beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Tak ada faedah. Ingat baca pandai, kita ingat lagi, kamar kita faham lagi, tapi kita tak beramal. Jadi seumpama mustasyrikun, orientalis ngaji Islam saja tapi tak ada beramal ke apa. Ini adalah perkara-perkara yang kita sebagai umat Islam tak boleh laku. Maka cara ngaji para sahabat, perkara ni baru yang halih pula. Ayat pertama kepada ayat yang kedua, surah yang pertama kepada surah yang kedua, ia mengaji balah ni, ia mengaji umpama kita sebut saat ni. Lalu Tuhan rakyat gini ni, lalu ulama rakyat gini ni bersandar kepada ayat Quran, bersandar kepada ayat Al-Quran. Kita sebagai orang
dalam kalangan orang Islam yang faham Islam yang benar ni, semua pendapat tadi itu, kalaulah kita bolehnya, kita carilah kata dalil pendapat ni lagu mana. Kalau kita kuasa. Kalau kita tak kuasa, tanya orang yang pandai lebih pada kita tu, tak ada masalah. Buat lagu ni supaya nak jadi mudah di atas kita nak boleh faham. Tuhan kata ke? Ya, di mana dalam surah Al-Isra ayat 106. Tuhan kata wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran kami menurung akan dia. Dan Al-Quran kami mempecah, mana kata mengansur-ansurkan dia tadi itu, supaya engkau ya Rasulullah membaca akan dia di atas manusia. Quran ni kita kena baca di atas manusia, we dengar. Kita jadi guru, jadi khatib, imam, gapo, kita kena baca ayat Quran, we orang dengar. Jangan makna kata kita senyap, majlis kita tak ada hiasi dengan Quran, masjid kita tak ada hiasi dengan Quran, khutbah kita tak ada hiasi dengan Quran. Tak boleh. Kita kena baca kepada manusia, dia dengar akan isi kandungan Al-Quranul Karim. Sebab orang apabila dia dengar Quran, dia akan jadi ubah. Semua pendakwah-pendakwah yang ambil akan ini perjalanan ni ataupun ini jalan ni, manhaj ni gi amal dalam dakwah dia, memang dia dapat najah dalam masalah dia tadi itu, mendakwahkan manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kita kena lagu ni, terutama pelajar-pelajar kita nak jadi alim ulama pula lagi akan dapat. Hak ni kita kena sungguh. Kita adalah harapan bagi ummah. Bukan mana kata kita ngaji sekadar nak bawa diri saja, dak, bukan lagu tu. Kena hemah tinggi kita, jangan buat mudah-mudah. Kadang kita tak apalah aku mengaji, tak apa aku nak duduk belakang-belakang sah ya. Duduk belakang sah-sah, belakang-belakang sungguh. Kita kena hemah yang tinggi. Bukan mana kata sekadar kita mengaji heret-heret dada gitu, bukan. Kita sebagai ibu bapa pun supaya kena bakit semangat seumur. Jangan kita apabila anak kita royak, cucu kita royak, anak saudara kita royak, kita buat ajak-ejek main. Tak boleh lah tu. Ada keluarga yang ejek, buat pandai gitu, buat pandai gini. Jadi membawa pada budak tadi tu tak berani. Tak ada sifat keberanian, hemah dia tu jadi turun mari. Tak berani dah lah. Kalau duk sampai ke tua, sampai ke umur banyak, ya tak. Kerana kata dia tak kuasa nak muwajahah, tak kuasa nak menghadapi kesamaran ataupun glomel-glomel cara pemikiran yang jadi memunuhkan agama kita ni, ya tak boleh nak menghadapi. Dengan sebab apa? Sebab tarbiyah daripada keluarga. Duk ejekkan, ajukkan anak. Kita kena beri semangat. Tepat tak kena, kita tegur dengan cara. Ya lagu tu. Baru tubik seseorang, anak kita boleh jadi kaki depan. Boleh jadi imam dalam masalah agama, ikutlah midai gapo-gapo. Dia boleh tolongkan umat masyarakat, bukan sekadar tolong diri dia, keluarga. Tak, bukan sekadar tu. Umat masyarakat boleh istifadah, boleh ambil faedah daripada. Terutamanya hijau ni hijau orang perempuan. Hijau orang perempuan, ibu dia tu, mak saudara dia, tok dia tu, hak mentarbiyahkan anak cucu tu jadi orang umpama tu. Ya gagah-gagah ni ya mari pada orang perempuan hak molek-molek belaka. Kita orang mengaji ni tahu belaka, kata semua tokoh-tokoh ulama hak tubik mari di depan ni tak lain tak bukan daripada buah tangan orang perempuan belaka. Sebab semangat yang dia beri, dia tanam, dan apa yang kata kekuatan di dalam tadi itu mari daripada tarbiyah mereka itu. Dengan sebab itu, litaqra'ahu 'alan nas, supaya engkau baca di atas manusia, ala mukthin, ai ala mahalin, koho-koho. Baca sikit ke sikit. Lagu tu cara kita nak memahami akan isi kandungan Al-Quranul Karim. Jangan kita tak ada cara sama-sama hak ni. Dalam sunnah kita ni, kalau kita ada cara, kita boleh pergi jauh. Ahli sunnati wal jamaah kita ni, kalaulah kita ada cara, pergi dengan orang bijak sana, dengar taujihat daripada orang atas, mana kata tunjuk daripada orang atas,
kita boleh pergi depan. Sebab masyarakat nak kepada moga-moga lagu ni yang mudah tetapi berkualiti. Harga dia mahal di sisi Tuhan, ada di sisi pandangnya semua manusia. Tetapi sebab kita tak ada cara, kita tidak adanya sistem, tidak adanya cara susun ni, sampaikan jadi dah boleh katalah jadi kita jauh. Wa nazzalnahu tanzila, dan sesungguhnya wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurun akan Al-Quran itu sebagai turunan yang sungguh. Makna kata Tuhan waktu sungguh Quran ni daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan dia main-main kata. Hak ni kita kena yakin, kena pegang kejap. Saya rasa bimbang juga, terutama kita kalau lah ngaji pasal tak ada tarbiyah ni, kau ngaji kau rasa jauh dengan keagungan kita terhadap Al-Quran, rasa kau jauh. Rasa tak sih nak tengok, rasa tak sih nak padu, nya berasa gitu. Sebab kesan-kesan daripada orang pasal ngaji saja, tapi tidak ada himmah, tidak ada kekuatan jiwa, tidak ada roh dia. Yang ngaji-ngaji gitu tapi supaya ada kata tu lah, jadi tak ada kekuatan. Tahu tetapi dia tak silah tu. Kemudian seterusnya Al-Quran ni dalam masalahnya dia turunkan sikit-sikit ni sebagai hikmat yang ketiga lah kita nak sebut di sini, iaitu untuk nak menyampaikan kepada darajat kesempurnaan dia kena pergi sikit-sikit. Sebagaimana Tuhan royak dalam Quran dia ni cara lagu ni. Manusia kita ni ia nak kepada contoh dan misal untuk nak mendekatkan faham. Siapa dia mengajar kuasa nak buat misal, nak buat contoh, nak mendekatkan faham dia. Mana kata orang siapa mengajar siapa kepada maksud, orang dengar apa siapa kepada maksud. Terkadang kita tak ada bawa data misal, tak ada bawa data contoh-contoh untuk mendekatkan fahaman seseorang kepada kebenaran, bawa kepada lah jadi tak sampai kepada darajat hak sempurna. Cara kita Tuhan royak dalam Quran ini, cara waktu turun Quran ni dengan cara beransur-ansur ini untuk nak mentasyri'kan, mensyariatkan satu perkara daripada hak bawah kepada hak sempurna. Sebagaimana kita dah dengar semualah, tapi kita nak waktu tubik sedikit cara mikir di sini, nak kita itu dapat faham kata. Seumpama orang Arab zaman dulu ni, kalau kita tengok keadaan dia ayyamil jahiliyah ni, dia suka minum buat dia. Minum arak, kalau kita maksud hak tu maksud dia. Minum arak tak kira siapa-siapa, sebab adat istiadat orang Arab tu macam tu. Bukan makna kata orang yang tak minum arak dak lah yang minum arak. Lalu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu syariatul Islamiyah ni nak tegahnya mereka daripada perkara yang mereka itu dah biasa buat sama-sama dah tu. Lagu mana cara tegah dia, supaya nak orang tu tinggal daripadanya, dan nak orang tadi itu kuasa tinggal dengan cara sungguh. Ni terkadang lah tak ada tinggal, tapi nak tinggal tak boleh. Terkadang marah pula. Banyak perkara daripada perkara-perkara yang manusia tak boleh nak buat. Tengok Tuhan hajar kita. Ni dalam orang panggil fiqhud dakwah. Cara-cara kita nak dakwahnya manusia kepada ajaran Tuhan. Benda ni bukan mudah nak kita nak royak. Makna kata nak buat tu, nak faham tu bukan mudah. Orang tak ada ilmu ni dia nak jadi pendakwah tak boleh. Kalau jadi pendakwah, kemudaratan lebih pada manfaat dia. Lalu mula-mula sekali Allah Ta'ala ni nak tegahnya, nak larinya manusia supaya nak tinggal daripada arak ni gini dia buat. Lagu mana? Tengok. Mula-mula waktu ayat keadaan lagu ni dulu, mula-mula sebagaimana ada dalam surah Al-Baqarah 219 tu. Orang mari tanya Nabi, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir.
Mereka itu tanya tentang hukuman arak dan judi. Lalu Tuhan kata, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tengok. Ya, pada orang tanya mung tu, ya Rasulullah, arak dan judi itu dosa tu ya besar lah, manfaat ya tak banyak mana bagi manusia. Bahkan orang panggil kata kemudaratan dia itu lebih banyak pada manfaat. Bukan mana tak ada manfaat langsung. Tengok cara Tuhan mentarbiahkan orang di dalam Quran. Kita pergi kerak putus selalu, ni masalah besar. Orang dah biasa balas tu, terutamanya maksiat dan sebagainya, orang dah biasa. Kalau kita pergi kerak selalu, terkadang jadi murtad orang. Tubik pada agama tu. Supaya hari ni banyak tubik pada agama dengan sebab pendakwah ni giroyak tak kena. Ni masalah besar. Lepas tu orang maksiat dengan orang murtad ni, ya nak banding tak boleh. Orang murtad ni memanglah ya keluar tubik pada agama. Orang maksiat kalau dia tak menghalalkan dengan hati dia, pegangnya dia, tak jadi kafir lagi. Tapi dengan sebab pendakwah getek tempat tak kena, heret tak kena, bercetak kelik jadi murtad. Ni banyak di Bangkok, di mana di Thailand banyak benar-benar takut. Dengan sebab itu sini saya boleh jadi ada juga, tapi tak tahulah situ tu, tapi nak ayat kata keadaan dunia lagu tu lah hari ni. Lalu apabila Tuhan royak lagu tu pertama sekali mula-mula turun ayat tentang ini, manusia seolah kata boleh mikir. Nak sedar tu dulu mula-mula. Manusia kena wilayah sedar sendiri. Masalah jiwa ni ya kita nak pergi buat belah supaya kita belah kayu tak boleh. Ya masalah halus. Masalah orang panggil kata masalah yang bukan mudah dalam masalah ni. Lalu orang boleh mikir dengan akal fikir kata, manfaat tak ada mana. Orang hak reti cidik itu yang boleh tak apa dah. Tetapi kelama mari ayat ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Orang yang beriman, jangan mendekati semaya hal keadaan mung tadi itu mabuk, sehingga mung tu reti apa hang mung duk kata, duk kecek, duk baca dalam semaya tu. Seolah kata minum boleh lagi, tapi jangan minum waktu dekat nak semaya. Salah kata waktu semaya jangan minum arak. Ni kali yang kedua. Duk semaya minum lagi, duk semaya minum lagi. Tengok. Kalau kita tengok pada manhajul Quran di sini ni, kalau kita faham pada dah. Tak ada kena ambil teori hak lain dah mari duk syarah dia pada dengan ayat tu. Ambil sirah Nabi mari syarah boleh kira, tetapi teori hak manusia duk buat naik mari tak berhajat, terkayut. Kau manusia boleh jadi berasa kata nak menjauhkan diri daripada. Apabila semaya tadi itu ya semaya tak boleh nak minum, jadi kalih-kalih lama-lama ya tinggal. Setengah-setengah daripada orang tu sampai situ. Duk kelama ni barulah seolah kata nak lari putus. 3 tahap, bukan satu masa. Berlainan masa. Ni kita sebagai adik-adik yang mengaji sining ni kena faham masalah. Quran ni kalau kita hafal saja boleh pahala dah, tapi tak hebat mana. Hak hebatnya kita tafsir Quran dengan hadis, dan kita fahamnya wakil benar berlaku sungguh. Benar berlaku lagu mana dalam masyarakat, dalam suasana, kita ambil ayat tu tak kena dengan masa dan tempat dia. Hak tu lah orang hak bijak sungguh, orang hak faqih sungguh. Hari ni maaf dah, zaman sahabat dulu, zaman tabi'in dulu pun duk kecek gitu dah. Dia kata kathir minal qurra qalil minal fuqaha. Banyak orang baca, tapi orang hak boleh nak faham sungguh tu sikit. Tu zaman dulu, pas zaman kita tak tahu. Masa saya duk mengaji luar negara dulu sikit-sikit itu, kadang baca ahkamul Quran tebal duk gini, 4 kulit baca gini. Tapi duk tukar lagi sunat muakkadah, tak sunat muakkadah, wajib gitu, wajib tak tahu. Baca banyak tapi fahamnya sikit. Hak ni hak bahaya.
Dengan sebab itu kita senantiasa kena berdoa kepada berdoa dengan Tuhan kita terhadap diri kita, terutamanya kita faham agama. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Ya Allah, ya Tuhan aku ni faham agama dan mengajarlah akan aku ni akan tafsir Al-Quran Karim. Kena doa sama dengan doa yang didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Abdullah bin Abbas. Doa jamuh kepala biar pun tak apalah. Kita anak-anak cucu kita gosok-gosok adik-adik kita ke lagu mana, doa dengan doa tu. Hak tu hak molek. Lalu apabila ayat la taqrabus salah tu turun mari sebentar, lama juga fatrah, wari pula ayat ya ayyuhallazina amanu. Ni baru nak lari sungguh. Kali yang ketiga ni, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hei orang yang beriman, sesungguhnya arak, berjudi, menujung dan main al-azlam tadi itu satu najis daripada amal syaitan, maka hendaklah kamu itu menjauhi perkara tersebut. Harap-harap kamu itu termasuk di dalam golongan yang berjaya. Baru ayat ning turun mari, katanya Anas ibn Malik radhiyallahu an, hari tu Madinah, di kota Madinah jadi carak. Kalau kita kecek carak, mana kata air arak tadi itu moga payah ada belaka depan rumah tu ada payah belaka. Apabila ayat ni turun, pakai ambil katok payah dia habis, tumpah habis arak, tubik tahu licin apabila ayat ni turun. Kenapa? Kerana dia faham sungguh. Dengan sebab itu kita ni hendaklah kita terbiahkan diri kita dengan ini manhaj, supaya kita boleh membawakan Islam safi, Islam sunni hak sebenar tadi itu kepada umat masyarakat dengan cara supaya kita tadi itu boleh berjaya sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya. Yakni tepat hak mana kita tak boleh, kita kena royak selalu. Hak pesan kata kita boleh nak royak hari kiamat dia, hari kiamat. Tengok kita ukur lah. Sebab ada di sana perkara yang pasti kita kena royak dalam waktu dia. Hak royak, tak ada apa. Hak ni boleh lagi. Sebagaimana Abang sebut semalam, kita buat beza di antara khilaf tanawwu' dengan khilaf tadad. Khilaf tanawwu' mana khilaf sama-sama orang Islam boleh duduk sama-sama orang Islam. Khilaf tadad kita tak boleh nak khilaf. Kita faham situ, insya-Allah kita berjaya di dalam masalah kita berdakwah, di dalam agama kita, menunjukkan kepada kemerdaan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada perjumpaan kita sekali ni, tak apalah sekadar ni lah ni pun puasa kata saya guna masa banyak dah di hadapan Maulana kita ni. Kita serahlah majlis ni kepada dia pula apa yang dia nak kata dan nak taujihat kepada saya dan kepada kita sekalian. Kita dengar dialah pula apa yang dia nak kemukakan di sini. Maka kita pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua yang hadir pada malam ini. Minta Allah Subhanahu wa taala membalaskan kebaikan apa yang kita kemukakan pada malam ini dengan sebaik-baik balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamihi ay yaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.